Boleh. Live? Tadi boleh. Mau pakai live ke? Live. Live dah. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, masuk. Ini saya berada belajar dari orang lain. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam Jumaat ataupun malam Sabtu. Ini usaha sahabat saya Abu Wafa. Seringkali berada live ini belah pagi. Janji kopi bersama brother, kopi panas bersama brother. Sekarang dah sejuk dah. Satu topik yang saya diminta berkongsi dengan brother Abu Wafa. Sebelum itu saya nak perkenalkan Abu Wafa ni. Abu Wafa ni salah satu insan yang Allah hantar. Abu Wafa ni salah satu insan yang Allah hantar untuk tolong kempen program-program dakwah IPSI dan program-program dakwah brother sendiri. Tanpa sebarang upah. Allahu Akbar. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkatinya, merahmatinya, dan saya juga sangat seronok dengan saudara Abu Wafa. Dia seorang Indian Muslim. Dialah orang pertama di Pulau Pinang yang membawa saya ke mimbar khutbah. Abu Wafa, sahabat Abu Wafa ni, dialah orang pertama di Pulau Pinang membawa saya ke mimbar khutbah. Alhamdulillah sudah lebih kurang 70 ceramah, 70 khutbah berada buat di seluruh Pulau Pinang, hasil daripada introduction ataupun sokongan Abu Wafa bertemu dengan imam masjid dan juga pengurusi masjid, di mana mereka setuju. Setiap kali saya pegang tongkat mimbar, tongkat khutbah, saudara Abu Wafa ni ada pahalanya, ada sahamnya. Allahu Akbar. Tanpa sebarang kepentingan, tanpa sebarang commission, Abu Wafa, saudara Abu Wafa mentampilkan saya di pentas mimbar khutbah Jumaat. Tak silap saya, khutbah saya pertama di Pulau Pinang adalah di Masjid Dobigat. Betul Abu Wafa? Di Masjid Dobigat. Masya Allah, tabarakallah. Di situ saja berada telah memberi lebih kurang 5 hingga 7 khutbah Jumaat yang penuh diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sahabat-sahabat selalu tanya kat saya di mana khutbah yang terbaik, mereka akan kata ini Masjid Dobigat, Masjid Syekh Yusuf Dobigat. Itu yang terbaik mereka kata. Masya Allah. Dan tambah-tambah imam dia, pengurusi masjid dia, ahli jawatan kuasa Masjid Dobigat ni besar jiwa. Dari besar jiwa mereka, dari besar sumbangan Abu Wafa, dia kembang ke Masjid Kebun Lama, Masjid Aceh Kebun Lama. Di situ pun pengurusinya, imamnya, ahli jawatan kuasanya luar biasa, jiwa besar mereka. Dari situlah berkembang khutbah-khutbah berada di Pulau Pinang. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku yang dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi. Brother Tasnim di sana tu clear dah. Cuba tengok dalam Facebook Abu Wafa dengan Facebook brother, clear dah? Cuba clear. Setiap manusia ni sahabat-sahabat, dia akan mencari sesuatu dalam hidup. Di one of the junction of life, di satu persimpangan hidup manusia, dan terutama sekali brother ni yang berasal dari agama Nasrani, ketika saya nak terima Islam ni, saya tanya satu soalan, apakah matlamat hidup dalam Islam? What is the purpose of life in Islam? Ini satu soalan. Kalau kita boleh berhenti dalam kita mengejar dunia ini yang tidak pernah putus dan tidak pernah tamak kendak-kendak dunia, kita berhenti stop for a while dan tanya pada diri kita, setiap orang sama ada yang beriman atau tidak, sama ada muslim atau tidak muslim, bertanya, stop for a while and ask yourself, what is the purpose of life? Apa matlamat hidup di dunia ini? Kalau kita tanya seorang kanak-kanak, mungkin dia kata, abah saya nak main-main, abah beli toy, abah beli permainan. Itu dia punya kendak. Dia nampak kendak itu, benda yang toy itu boleh
menggembirakan dia. Ini kanak-kanak kita. Begitu juga kalau tanya kepada seorang pelajar, apa cita-citanya, apa matlamat hidupnya, dia kata saya nak belajar rajin, saya nak belajar, saya nak lulus dengan cemerlang, dan saya nak masuk universiti. Itu matlamatnya. Bila tanya kepada orang yang masuk universiti, apa matlamat hidup kamu? Dia kata saya nak graduate, nak dapat satu kerja yang sesuai dengan taraf graduan saya. Lepas dia graduan, dapat kerja, dia nak tanya apa matlamat kamu sekarang? Saya nak kahwin. Itu matlamat saya. Begitulah matlamat hidup ini berubah-ubah mengikut peringkat umur. Bila kalau sahabat-sahabat tanya saya apa matlamat hidup saya hari ini, saya dah bersekolah, saya dah kenali universiti, saya dah berumah tangga, saya dah ada anak, mungkin teringin nak dapat cucu, mungkin. Ya, cucu. Selepas itu, maka matlamat yang kita letak pada dunia tidak pernah kekal, tidak pernah tetap, dia berubah. Tapi Islam mengajar kita dalam Quran, dalam surah Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami cipta jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada kami. Dalam Islam, penciptaan manusia, in Islam, the purpose of creation, the purpose of human being created to worship him. Yang worship dan ibadah ini tak boleh kita samakan seperti kita dicipta semata-mata sembahyang di masjid atau di tempat-tempat tertentu. Tidak, seluruh kehidupan seorang Muslim itu ibadah. Seluruh kehidupan atau seluruh juzuk kehidupan seorang manusia dalam Islam itu ibadah. Kenapa ibadah? Ibadah inilah kunci syurga. What is ibadah? Ibadah itu obedience. Bila kita kata what is the meaning of Islam? Islam means submission, obedience to the will of God, to the will of God. Anyone who submit to the will of God, they are Muslims. So setiap bidang, sama ada ekonomi, kewangan, sama ada rumah tangga, sama ada politik, sama ada dakwah, sama ada apapun, Islam minta kita buat kerja mengikut kehendak Allah, yakni kita niat kehendak Allah dan ikut sunnah Nabi SAW. Dan alhamdulillah Islam setiap bidang ada sunnah Nabi SAW. Dalam rumah tangga ada sunnah Nabi SAW. Daripada bayi, daripada isteri kita mengandung sampai isteri kita melahirkan anak, sampai anak itu membesar, semua ada sunnah-sunnahnya. Ini Islam. Bila saya memeluk Islam, sahabat-sahabat, saya jumpa matlamat hidup ini. Bal tusirunal hayata dunia wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya dunia yang kamu kejar itu sifatnya sementara, yang akhirat itu kekal abadi. Nampak tak? Memang bila kita melalui sesuatu tahap usia dan kita berubah apa yang kita telah dapat sesudah cita-cita tercapai di dunia, satu demi berubah, maka apa yang tinggal rupa-rupanya? Rupa-rupanya yang tinggal itu adalah akhirat. Dan untuk masuk ke akhirat, yang untuk masuk syurga, kuncinya ibadah. Maka Islam membuka peluang untuk melakukan ibadah. Yang cantiknya Islam, setiap amal baik, amal soleh, Allah akan bagi 10 kali ganjaran. Setiap kebaikan. Dan setiap keburukan kita buat hanya sekadar satu. Dan di bulan Ramadan 70 kali, 700 kali ganjarannya. Di hari-hari Zulhijjah pun sama, 70, 700 kelebihan. So itulah kehidupan dalam Islam. Setiap bidang ada pahalanya. Setiap bidang yang kita buat ada ganjarannya. Kata Nabi SAW, seringan-ringan sedekah itu senyum. Smile is a charity. Berapa ramai orang yang nak smile? Berapa orang ramai yang nak senyum? Kurang. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi, brother, Masya Allah, Ustaz Muhammad Hakim kata clear. Masya Allah. Ada apa-apa soalan nak tanya tentang kehidupan? Ya sahabat-sahabat, sebelum brother coletih tentang usaha-usaha dakwah terkini IPSI dan usaha-usaha brother Abu Wafah, usaha-usaha dakwah untuk mencari asnaf, sama ada asnaf memberi zakat atau menerima zakat. Seringkali brother Abu Wafah akan jumpa saya kalau ada kes-kes yang macam ibu
kekurangan bekalan rumah. Kadang-kadang Abu Brother Abu Wafa mesej saya, ni ada satu keluarga anak perlukan susu, Abu Wafa akan minta bantuan IPSI, dan insya-Allah ada IPSI akan cuba sedaya upaya membantu saudara Abu Wafa untuk santuni asnaf zakat. Itulah sedikit sebanyak usaha Brother Abu Wafa. Dan alhamdulillah tahun sudah pusat urus zakat atau pusat zakat Pulau Pinang telah menanti IPSI sebagai wakil kutipan zakat, dan alhamdulillah sangat baik. Tahun ini alhamdulillah tak silap Brother IPSI telah mengutip zakat lebih kurang 150,000. Tak silap, mungkin lebih diberikan kepada Pulau Pinang, dan 50% akan datang ke IPSI. Daripada itulah kita akan membelanja untuk program dakwah, kebajikan sebagainya. Terima kasih kepada Pusat Zakat, dan terima kasih kepada Abu Wafa, seorang public relationship officer Pusat Zakat yang Masya Allah Tabarakallah sangat berjaya convince untuk memberi zakat. Bukan sekadar itu, sahabat Abu Wafa juga buat korban di Kashmir baru-baru ini. Alhamdulillah, saya sendiri dan IPSI sendiri mengambil bahagian. Itu sedikit sebanyak tentang korban dan zakat. Ada sahabat-sahabat ada apa-apa soalan sahabat-sahabat? Sahabat-sahabat yang ada nak live dengan brother kah? Secara live boleh kita buat live sesama brother. Terima kasih Manjaddah, Amri Yusra, Ahmad Yusuf, ya saudara Said Muhammad Saifiq Al-Husaini, Sister Vidah Wati Lim, Tasnim, nak buat live kan, nak tanya soalan-soalan secara live. Saudara Azlan, ya, siapa-siapa nak tanya soalan silakan. Mungkin soalan tentang IPSI, pergerakan IPSI, ya, itu isu tanah, pembelian tanah. Mungkin pembelian tanah agak terbantu. Mungkin besar kemungkinan sudah di 90% pembelian tanah ini agak terbantu, sebab beberapa isu selepas kalau beli tanah itu pun kita akan kehilangan lebih kurang 8,000 kaki dari segi pembinaan. So pembinaan lebih kurang 3,000 kaki, tidak begitu berbaloi untuk nilai 3.8 juta. Namun demikian IPSI tidak berputus asa, akan terus mencari satu tempat yang sesuai di Pulau Pinang, di Penang, sama ada tanah ataupun sama ada bangunan. Ya sahabat-sahabat, kalau ada tanya soalan silakan. Ada sahabat pada sama saya yang sama juga minum kopi dulu. Maaf, ini tangan kanan nih, jangan silap paham pula. Ya sahabat-sahabat, dari segi saudara Abu Wafa nak tanya soalan, ya. Brother pakai spek tak nampak. Ni abang ipar saya, ya. Abang ipar saya Tuan Yaakob Ramli dari Kuala Kurau. Sehat abang Abang sehat nah. Alhamdulillah, apa pengalaman manis brother berzakat? Ya, satu pengalaman manis brother berzakat. Confirm. Bukan kata confirm, insya-Allah, alhamdulillah, hazza min fadli rabbi. Apabila kita bagi zakat setiap tahun, saya nampak rezeki saya tambah. Tiap-tiap tahun saya berzakat, rezeki saya bertambah, tak pernah kurang. Yang luar biasanya, rezeki datang daripada pintu-pintu yang berada tak sedar. Allahu Akbar. Ini luar biasa zakat. Cuba bayangkan dalam PKP, tak ada ceramah, IPSI banyak terkesan. Brother, antara soalan yang sahabat-sahabat boleh tanya, macam mana IPSI dapat duit, wang, rezeki untuk teruskan usaha-usaha IPSI, iaitu ceramah-ceramah saya. Tapi dalam 5-6 bulan ni masjid tak panggil dah pasal PKP. Satu Malaysia tak boleh ceramah. Macam mana datang rezeki? Allah hantar satu demi satu daripada usaha dakwah, dia masuk ke kebajikan tu dari situ ke berkembang, dan sekarang berusaha untuk dapat tanah, dari situ dapat sumbangan ummah. Sahabat-sahabat yang dia bagi RM10, RM20, RM100, RM200. Cuba bayangkan tiap-tiap hari kalau RM500 masuk, kalau satu bulan dah berapa dah? Ini rezeki IPSI sahabat-sahabat. Dan beramai orang kagum dan banyak orang terkejut. Macam mana tanpa geran kerajaan, tanpa peruntukan kerajaan, tanpa syarikat besar, IPSI boleh survive? Dan kadang-kadang saya pun tak tahu jawab. Jawapan saya senang ya.
bantuan Allah, help of Allah. Yang ni kadang-kadang kita secara akademia kita tak boleh jawab, tapi dalam pengalaman 30 tahun, tambah-tambah selepas brother usahakan bangunan di Pulau Pinang 10 tahun sudah, rezeki datang. Walaupun ada masa dia memang susut, ada masanya memang apa kata sangat-sangat bersama kesempitan, tapi Allah bantu. Sahabat-sahabat, saya nak share satu formula lah. Satu formula yang sedang berlaku pada saya sepanjang 30 tahun. Seringkali kita nak cuburkan sesuatu bidang, kita takut nak ambil risiko. Seringkali sahabat-sahabat, kita nak ceburi sesuatu bidang atau apa jua sekalipun, kita takut risiko kehilangan. Kita takut risiko kerugian. Nak projek besar. IFC sekarang daripada RM1,000 dia bermula. Hari ini 1 tahun saya perlukan 1 juta untuk survive. Bermula RM1,000 satu ketika dahulu. Hari ini saya perlukan 1 juta untuk survive. Cuba bayangkan sahabat-sahabat yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Formulanya niat satu. Selepas niat jangan simpan niat. Buat sesuatu. Walaupun RM5, walaupun RM10. Insya-Allah dia akan kembang. Lagi satu contoh. Jangan takut untuk berdakwah. Tidak ada siapa yang boleh jadi apa kata hebat pada hari pertama. Saya mula-mula nak berdakwah, saya tak tahu apa. Yang saya tahu rukun Islamnya, rukun imannya. Berdakwah dengan orang putih pula tu, speaking pula tu, mesti terkejut. Balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku satu ayat. Nabi SAW bagi satu formula dari Sahih Bukhari, convey from me even a sentence. Sampaikan dari aku, kata Nabi, satu ayat ya. Semua kita Muslim, semua umat ini adalah pendakwah. Bila kita sampaikan satu ayat Quran, satu ayat hadis tentang Islam, Allah akan memberi bantuan berulang-ulang. Satu ayat akan jadi satu paragraf. Satu paragraf akan menjadi satu page. Satu page akan menjadi satu buku. Begitulah bantuan Allah datang kepada pendakwah. Tanyalah kepada siapapun. Tak tahu apa. Bila mula cubur diri dalam dakwah, Allah Ta'ala tolong. Kerana keajaiban kata-kata Nabi, balighu anni wala ayah, sampaikan dari aku satu ayat. Itu satu. Kemudian dari sebegitu juga kewangan. Mula dengan RM10, mula dengan RM50, mula dengan RM100. Untuk agama Allah, bila kita tolong agama Allah, Allah tolong kita. Syarat ikhlas. Syarat wang yang ummah beri ini disampaikan 100% kembali kepada ummah. Itu syarat. Alhamdulillah sahabat-sahabat, itulah sedikit sebanyak daripada formula-formula kejayaan saya dalam bidang dakwah, kejayaan dalam IPSI, dan juga zakat memainkan peran yang besar. Orang tak faham. Sebenarnya zakat, seringkali kita dengar zakat mensuburkan harta, betul? Macam mana kita tak tahu? Secara akademia, secara scientifically kita tak nampak. Tapi barakah tak? Kita tak nampak barakah dalam silibus sekolah. Tapi barakah itu ada bagi orang-orang beriman apabila dia berzakat, apabila dia bersedekah, apabila dia menyambung silaturahim antara satu sama lain. Allah tambah keberkatan rezeki dalam hidup kita. Ini yang kita kena. Kekuatan umat Islam luar biasa. Kekuatan umat Islam juga di atas niatnya. Kekuatan umat Islam atas doanya. Dan kekuatan umat Islam atas usahanya. Dan usaha itu ditolong oleh Allah SWT. Ini berlaku kepada saya dari IPSI. Dan saya yakin ini berlaku kepada sahabat saya Abu Wafa dan sahabat-sahabat lain dalam dunia dakwah dan kebajikan. Ya, so hidup kita ini, sahabat-sahabat, apa erti hidup? Selepas kita dapat untuk kita, untuk anak isteri kita, rumah, kereta, rezeki, ke pendidikan dan sebagainya, mesti ada lebih. Yang lebih itu untuk siapa? Untuk saham akhirat. Bila kita beri sedekah sahabat-sahabat, kita sebenarnya bukan tolong dia, kita tolong diri kita. Ini orang tak mau faham. Ini tengah hot nih, minum sikit. Seringkali sahabat-sahabatku yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, seringkali kita rasa berat nak bagi. Oh, RM10 nak bagi sedekah. Kita kadang-kadang dalam otak kita ni, RM10 ini untuk orang. Tidak. RM10 ini akan berbicara dengan kita di akhirat nanti. RM10 yang kita bagi kepada orang itu, RM10 sebenarnya kita bagi kepada kita. Ini kita tak nampak. Kalaulah skrin yang sahabat-sahabat tengok live ini boleh tunjuk yang RM10 itu macam mana Allah tukar kepada saham akhirat, kita akan beri seperti mana kita dah like sekarang. Sahabat dah like kan. Bila kita beri, Allah tunjuk RM10 kita ni beredar dalam alam akhirat ni, kita akan non-stop bagi. Tapi kenapa Allah tak tunjuk? Kalau Allah dah tunjuk,
dah dapat ganjaran, tak adalah ujiannya. Kenapa kita tak nampak Allah? Kalau kita nampak Allah, tak payahlah berada live dan share tentang Islam, share tentang kehidupan. Dah, kita berada di syurga dah. Sahabat-sahabatnya, harap menjawab sahabat saya yang Tasnim yang tanya pengalaman manis berzakat. Pengalaman manis berzakat ni rezeki tambah. Subuh, alhamdulillah, syukur. Ada apa-apa lagi sahabat? Sahabat-sahabat apa lagi? Mungkin saudara Abu Wafa pun boleh tanya direct kat saya. Dia punya suara boleh dengar, saya jawab. Tasnim, saudara Hidayat Ahmad, terima kasih waktu malam ni. Hidayat sudi nak dengar Colete brother. Ya, sahabat staff saya dah kerja sampai malam tadi. Mereka prepare video klip saya yang bertajuk VIP in the Grave. Sahabat-sahabat jangan lupa untuk tonton video saya yang saya share dalam WhatsApp dan Facebook, VIP in the Grave, di mana brother semalam kelas saudara baru brother cerita tentang kematian dan hari kiamat daripada rukun iman. Rukun iman kita ada 6. Saya share rukun tentang hari kebangkitan, hari kiamat, the last day. So dalam bahasa Inggeris lebih kurang 1-2 jam, lebih kurang 2 jam dengan soal jawab. Dan alhamdulillah saudara-saudara baru kita faham. Dan kematian itu merupakan satu motivasi untuk kita rajin untuk berusaha. Kematian merupakan satu pemangkin ke arah kejujuran, keikhlasan. Sebab kita semua akan mati. Confirm mati. So apa yang kita nak bawa? Itu soalannya. Kita nak mati, bila kita mati apa kita nak bawa? Kita akan confirm tinggalkan dunia yang kita sayangi, kita cintai. Confirm satu hari kita akan meninggalkan yang dicintai, disayangi, dan disayangi, dicintai pun akan kata goodbye ke kita. So apa kita nak bawa? So semalam brother sharing tentang the last day and the resurrection day, hari kebangkitan, dan bagaimana benarnya hari kebangkitan. Ya, kalau Quran 80% scientific facts itu 100% itu benar. Quran ni 80% cakap tentang scientific facts, which is 100% correct. So yang 20% tentang alam yang tak nampak should be also correct according to the standard of the Quran. 80%, 80% of the scientific facts is 100% correct. The ambiguous of 20% should be also correct. Ini dia sahabat-sahabat yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Ada soalan yang ada apa-apa soalan sahabat-sahabat nak tanya sebelum brother say good night to everybody. Sahabat-sahabat, saya mintalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Orang politik, orang kerajaan, ya, orang awam, orang biasa, semua ni berdoalah supaya COVID ini sekarang mengganas kembali di bahagian utara. Hari ini di Pulau Pinang, di Teluk Kumbah, dekat Bayan Baru, ada satu kes. Sahabat-sahabat, kita tidak mampu menghadapi PKP yang ketat. Dengan PKP 2-3 bulan pun ekonomi negara teruk, ramai kehilangan kerja. Ya, ramai kehilangan kerja sahabat-sahabat. Kita doa tadi pun di saat-saat maghrib, di saat-saat Jumaat yang mulia ini, semua kita insyaAllah saya yakin telah berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah musibah COVID ini, angkatlah ujian COVID ini. Yang memang benar yang wave kedua di zon ini datang dari Kedah, tapi asalnya kita kata dia datang dari China. Tapi ini semua sebab musabab. Kalau kita kutuk, marah, ya kita awalnya kita marah, saya pun marah China juga. Tapi lama kelamaan kena kita sedar ini satu ujian dari Tuhan. Ini satu sebab musabab berlaku, satu ujian. Mesti ada sebab 1001 hikmah dan falsafah untuk kita. Ada Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengasih, dan dia juga yang menurunkan penyakit seperti ini, dan dia juga telah akan menurunkan penawar. Sebab Nabi SAW bersabda 1450 tahun sudah, setiap penyakit itu ada ubat. Setiap penyakit itu ada ubat, melainkan kematian. Melainkan kesakit tua dan kematian tak ada ubat. Lain ada insya-Allah. Hatta penyakit bara pun insya-Allah ada. Selalunya sahabat-sahabat kita kena faham, ubat tidak semestinya sebiji pil. Kadang-kadang ubat itu adalah prevention, pencegahan. Ya.
Dan sahabat-sahabat saya dimaklumkan di Pulau Pinang HIV tinggi kerana dari kalangan LGBT homosexuality yang tinggi selepas Kuala Lumpur. Saya dimaklumkan. So ini satu perbuatan abnormal, satu perbuatan kaum labinut yang terkutuk. Kita boleh beri nasihat, kita boleh bagi counseling. Kalau manusia tidak berubah, Allah akan tunjuk jalannya, dan jalannya sangat pedih. You cannot avoid this. You may say God is merciful, yes. If you go against what His way, then we have a problem. Kita doa, we pray to Allah, we pray to God the Almighty, all of us, that we will be protected from this COVID-19, especially in Penang and towards the northern region. May Allah forgive our sins, may Allah show us the right path always. And sahabat-sahabat, satu kelebihan kita bersedekah, berzakat, Allah hindar kita daripada penyakit-penyakit. Allah akan hindari. Ini satu kelebihannya. Jazakallah khair jazak. Sekali lagi saya terima kasih kepada saudara Abu Wafa yang sudi datang jauh bersama dengan brother pada malam yang berbahagia ini. Dan akhir kalam IPSI pada 17 hari bulan Ogos akan buka untuk perkhidmatan kepada ummah 9 pagi sampai 9 malam. Di situ sahabat-sahabat nak datang syahadah, kaunseling, ya, nak beri zakat, nak beli buku. Dan insya-Allah seringkali brother dah tulis di Facebook dan juga dalam live, seringkali brother minta derma. Berapa lama brother nak minta derma? So maka cadangan pertama sedang diusahakan untuk membuka satu sudut stationery yang ada A4 papernya, clipnya, staplernya, Tipex-nya, macam-macam lah. Bila sahabat-sahabat beli, untung daripada pembelian itu masuk dalam tabung IPSI untuk melakukan usaha-usaha dakwah dan kebajikan. Jazakallah khair. Jangan lupa, bila ingat stationery, ingat IPSI. Ingat zakat, ingat IPSI. Ingat stationery, ingat IPSI. Ingat zakat, ingat IPSI. IPSI. Assalamualaikum, selamat malam.